Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, so kita dah masuk ke minggu ke-5. Terima kasih kepada yang masih lagi dapat meruangkan masa. Saya tahu sekarang ni waktu bercuti kan? Jadi memang kita nak menyusunkan masa pun satu cabaran bagi kita lah. Jadi Alhamdulillah kita dapat meneruskan kelas kita pada hari ini. Okay. So untuk minggu ini, kita akan teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan sekejap saya kongsikan slide berkaitan dengan Hangul. Secara keseluruhannya kita dah mempelajari hampir semua huruf-huruf konsonan. Kita akan fokus kepada huruf-huruf vowel gabungan pula lepas ini. Sebelum itu saya nak buat beberapa ulang kaji dan beberapa kita panggil latihan untuk memudahkan lagi kita supaya boleh mahir tentang Hangul. Okey, jom kita mulakan dahulu dengan kita membaca umum kitab dan doa supaya dipermudahkan kelas kita, diberi kefahaman insya-Allah. Al-Fatihah. Okey, terima kasih. Okey, saya nak minta kepada semua supaya tulis nama ke dalam Hangul. Okey, macam sekarang ni Aisyah betul, nama dah ditulis dalam Hangul. Auniar macam nama tu. Arina. Nanti tukar nama Azian pun sama. Fikri, Mary, minta tolong tukar Cuba tengok, Sam nak tengok boleh tukar dalam bunyi yang betul ke tidak. Okey, kita ada Nurul, kita ada Masnah. Okey, kalau betul pronunciation tu, kita ada Ajura ke Ajuro? Azura. Yang tu boleh mungkin kalau katakan nak bunyi Azura, dia akan jadi Ajura. Ajura bukan Ajuro. Okey. Kemudian ada Ajelina. Okey, harap betul lah tu Sam sebut. Atika, okey. Jerat. Okey, Jerat ada. Kemudian Masna, Jura tadi, okey, Jerat. Kemudian Hani, okey, kemudian Hashira. Okey, Hashira nak letak dua pun boleh, satu pun boleh. Korea akan bunyikan dia shi juga. Hashira. Okey, Majuki. Very good. Okey, kalau nama tu Sam sebut tu bunyinya sama seperti yang kita nak, then betul lah. Nani senang je. Nurul. Okey, alright. So bagi mereka kalau boleh tukar senang supaya Sam tengok sama ada nama yang ditulis tu betul atau salah. Okey, jom kita teruskan. Pada minggu ke-5 ini kita akan teruskan berkaitan dengan huruf konsonan dan juga kita akan belajar vowel gabungan. Okey. So sebelum kita pergi lebih jauh, Sam nak buat ulang kaji sedikit terhadap kelas yang kita dah pernah buat sebelum ni. Okey. So Hangul yang pertama. Okey, so untuk Hangul yang pertama, apa yang kita dah belajar adalah semua huruf-huruf vowel asas dan juga huruf konsonan yang mempunyai satu bunyi. Okey, Sam buat ulang kaji supaya kita setiap kali kita nak masuk, supaya kita pemahaman kita akan lebih kuat. Okey, so kita ada huruf A, O, U, I. Okey, ini gambar tak nampak. Sorry. Tak nampak gambar Sam Sorry. Sam sebab kena hilangkan tu. Okey, sorry. Okey. So kita dah belajar A, O, U, I. Kemudian kita dah belajar berkaitan dengan huruf konsonan asas yang mempunyai satu bunyi. So yang bunyi kita ada Nian, Miem, Riel, Ieng, Siot. Okey. Kemudian kita dah belajar juga konsonan yang ada dua bunyi iaitu Kiok, Tiget, Tiget, bukan Riel. Tiget, Piep, Ciet. Okey, 4. Kemudian daripada sini kita ada belajar satu lagi huruf ke, yang ni ke, te, pe dengan ce. Okey. Jadi Sam nak buat ulang kaji bagaimana bunyi-bunyi ini dapat dihasilkan. Okey, jom kita tengok yang Sam akan kongsi sekejap lagi ni.
Okey. Okey, so kita nampak dekat sini ada gambar. Okey, gambar rhythm Hangul. Okey. Saya harap bunyi ada. Okey. Jadi bagaimana kalau nanti Sam akan kongsikan link ni. Kalau boleh boleh masuklah. Kalau kata tak boleh dia sebab dia pakai flash So Sam kongsikan. Okey. Jadi cuba kita tengok bagaimana bunyi Hangul ini terhasil. Kalau kita klik ada 4 bahagian ni, yang mana yang pertama ni onset ni basically adalah consonant lah, ya. Kemudian vowel, kemudian koda ni adalah pachim di bawah, jadi kita tengok yang pertama berkaitan dengan consonant. Okey, kita dah belajar consonant ni ada 5 tempat di mana terhasilnya bunyi, okey. So yang pertama adalah huruf kiok. Kita tengok huruf kiok. Ke, sebelah sini di pangkal lidah kita ke, jadi dia boleh mendapat bunyi ke, ka ataupun ga di bahagian ke. Okey, so yang ini adalah untuk huruf kiok. Okey, itu yang pertama kita dah belajar. Dan kalau tengok kat sini bagaimana kita nak membezakan huruf ke tadi dengan huruf ke yang ada angin. Yang ini yang kita dah belajar minggu lepas, ya. Jom kita tengok. Okey, nampak ada angin keluar. Ke. Tempat yang sama tapi kita ada angin yang keluar untuk memudahkan membezakan antara huruf kiok dengan kiok. Okey? Okey, kemudian hari ini kita akan belajar yang double kiok. Double kiok. Okey, double ataupun sang kiok. Double ini tengok beza cara sebutan yang dihasilkan. Ke. Dia akan lebih tense kat sini. Ke. Okey, ke. Okey, lagi sekali tengok beza dia Okey, yang pertama ke. So kalau ada a, ka, So yang kedua ke. So kalau ada a, ka. Okey, dan yang ketiga ke. Jadi ka. Dekat sini kita adakan lebih sikit tense kat sini ka. Okay? Alright. Itu antara beza huruf-huruf yang terhasil di sini. Okey, yang ada dua, apa kita panggil? Yang ada dua bunyi kan? Yang ni ada dua bunyi. Itu sebabnya dia ada sokongan huruf-huruf yang lain. Okey, so kita tengok huruf yang kedua yang terhasil daripada hujung lidah. Okey, kita dah tengok hujung lidah terhasil daripada huruf N contohnya kan? So, nien. Ne. Okey. Kalau kita tengok gambar ni, dia ada angin yang keluar daripada hidung. Itu yang menyebabkan mudahnya kita menghasilkan bunyi N. Na. Okey. Kemudian kita ada huruf tiget. Te. Dan kalau kita tengok dekat video ni juga, tiada angin yang keluar daripada hidung. Okey? Jadi itu akan menyekatkan supaya bunyi yang terhasil adalah tepat seperti huruf T kan? Ta. Kalau ada N, na. Okey? Okey. Dan beza antara tiget dengan tiget yang ada tambah satu strok ni adalah angin juga. Cuba kita tengok. Alright. Okey. Jadi ini sama seperti kiok tadi. Kita ada ke yang biasa, ada ke yang ada angin. Dan di sini juga huruf tiget ada double tiget. Ataupun dalam Quran dipanggil sang tiget. Okey. Sang tiget. Double tiget. Okey. Sama juga bunyi dia akan lebih tense dekat bahagian di mana bunyi terkeluar. So kalau sini bunyi terkeluar maka te macam tu. Te. Okey, lagi sekali. Dan kita lihat huruf yang mempunyai bentuk L ni yang terhasil pada lidah, akhir sekali adalah real. Okey, real. Le. Okey, nama dia real. Kita ingatkan nama dia penting, real. Kemudian yang ketiga terhasil daripada bibir. Alright, huruf M macam kita dah pernah buat, MPB. Jadi dekat sini huruf yang pertama M. Miem.
Okey, dan terhasil pun daripada bibir dan angin keluar melalui hidung. Okey. Dan yang kedua, bentuk empat segi yang ada adalah piep. Okey. Angin tak keluar melalui hidung. Okey, dia menghalang supaya boleh dapat bunyi P. Okey. Okey. Beza antara piep dengan piep yang ada angin. Okey, dengar ya, ada angin kan? Okey. Alright. Begitu juga untuk yang seterusnya, bunyi yang terhasil daripada gigi kita iaitu bunyi S. Daripada gigi. Okay, itu daripada gigi kita. Kemudian kita ada ciat, bentuk yang sama seperti siot. Kalau tengok sini, seperti bentuk bumbung tu kan. Jadi yang itu adalah terhasil daripada bentuk gigi. Okay. Okay, beza ya. Pa dengan pa. Okay, cuba kita tengok yang double piep. Inilah memalukan sikit. Okay. Pa. Okay. Pa. Tinggi. Alright. So kita tengok huruf ciat pula. Seca. Yang ada angin. Ada angin. Ca. Dan kalau double ciat. Ja. Okey, nampak beza? Dia tekan sikit. Ca. Pa. Ta. Ka. Okey, jom kalau kita gunakan huruf bunyi miam. Ma. Biasa. Okey, kalau real. La. Ra. Bunyi macam la kan? Ra. Sebab Korea lidah dia keras sikit. So, bunyi dia adalah ra. Nian, lah. Na. Okay, dengan siap. Sa. Okay, sa. Yang tak ada bunyi. A. Okay, so itu untuk huruf-huruf yang mana kita dah belajar. Yang simple dan saya rasa semua dah kita cover dah. Kecuali yang double sang tiok, sang tiga, sang tiap ni. Yang mana kita akan belajar hari ni. Kita terus boleh belajar kat sini. Okay. So, yang kedua adalah apabila dia bertemu dengan huruf vowel melintang, maka konsonan dekat atas. Ingat bila kita tulis mana-mana huruf apabila dia bertemu dengan yang melintang, konsonan sentiasa berada di atas. Okay. Jadi itu antara satu teknik bagaimana kita nak menulis. Okay. Jom kita tengok bagaimana kalau ada bunyi konsonan. Jadi kita ada ha kan? Kita dah belajar berkaitan dengan ending konsonan ataupun pacing. Han. N kan dia sentiasa dapat bunyi N. Real. Hal. Real apabila jadi pacing dia akan jadi L. Ya. Ham. Sebab miam sentiasa dapat M. Dan ieng. Kita tahu nama dia ieng. Hujung ada NG maka kita dapat hang. Okay. Dan untuk yang tiga lain ni semua bunyi K. Yang ni kiok ni. Untuk huruf tiga, ciat, siot, kiat, kiot ni semua bunyi T. Jom kita tengok Hat. Sebab siot hujung dia T. Okey, apabila dia menjadi ending konsonan, maka dia akan dapat bunyi T. Sama juga dengan ciat. Hat dengan kiat. Hat juga. Okey. Jadi jangan risau pemilihan nak jadikan T tu bergantung pada kita sebab bahasa asing nak tukarkan itu kita yang pilih lah. Okey. So kalau kita tengok, jom kita tengok beberapa latihan. Okey, yang pertama ni. Ada yang tak belajar huruf kat sini kan? Tak apa. Yang ni nanti kita boleh praktis lagi lah. Okey, so itu berkaitan dengan huruf-huruf konsonan dan vowel yang mana kita telah pelajari sebelum ini. Okey, jadi kita sambung sedikit berkaitan dengan latihan.
Okay, so kalau kita tengok ulang kaji yang ada sekarang ini dalam skrin okay. Okay, ada rakan kita keluar masuk rasanya sebabkan line tak berbagus Sam nak dengar dulu apa tu sebutan yang akan disebutkan ini, follow dalam hati ataupun sebab Sam tengah unmute kan, dengar dan ikut, kemudian nanti Sam akan minta siapa yang ada untuk baca sama-sama. 한글 일과 Okay. 오이 아이 아우 아무 Dengar bunyi kan? Bunyi okey kan? 이마 우리 나이 누나 머리 나무 Okay. 너무 Nomu, 미니 mini, 미리 miri, 어머니 omoni, 아무리 amuri, 우리나라 urinara. Okey, sekali lagi. Alright. Kita dengar betul-betul. 한글 일과 오이 Ui, 아이 ai, 아우 au, 아무 amu, 이마 ima, 우리 ori, 나이 nai, 누나 nuna, 머리 mori, 나무 namu, 너무 nomu, 미니 mini, 미리 miri, 어머니 omoni, 아무리 amuri, 우리나라 urinara. Okay, so mungkin kita boleh panggil rakan-rakan kita untuk baca sekali pintas selalu untuk ni. Okay, siapa yang nak mencuba membaca? Siapa nak? Boleh unmute? Jom kita baca sama-sama. Semua dah tukar nama. Okay. Okay, nama Aisyah Adaniah tak terlekat lagi. Mungkin boleh bantu nantilah. Okay. Kalau tak ada, Sam teruskan dulu. 한글 Okey, Hangul 2. Hangul 2 ni adalah bagaimana kita belajar hari itu berkaitan dengan huruf-huruf vowel konsonan yang ada dua bunyi, ya. Kalau kita tengok kat sini kita ada ja, nanti kita bunyikan sama-sama. Kita dengar dulu bagaimana dibaca. 한글 이과 우유 Uyu, 요리 yuri, 여자 yoja, 이유 iyu, 의자 eija. Okey, ini mungkin tak belajar lagi tapi tak apa. 벼 Pyo, 비 pi, 자 cha. Okey, cha 부모 Pumo, 모자 moja, 다리 cari. Okey. Kena ingat huruf-huruf yang macam kita belajar yang untuk kiok K dan G. K yang pertama, G yang kedua, T dan D. T yang pertama untuk huruf 3, D adalah untuk suku kata yang seterusnya. P dan B. P antara huruf suku kata yang pertama, B adalah untuk suku kata seterusnya. C dan J. CH dan J. Okey, jadi kat sini kalau kita sebut cha ni, bunyi dia cha lah. C dengan A kan? Cha, bukan ja. Sama juga dengan pumo, kita sebut pumo, bukan bumo. Seperti yang mana kalau tengok buku mana dia akan jadikan B. Jadi pronunciation tersebut tak tepat bagi kita lah. Alright. Dan contohnya yang last kali, 3 dengan A, bunyi dia ta. So jadi bunyi tari. Okey. 한글 이과 Okey. Alright. Kemudian kita ada kat sini yang ada pacim. Kita dengar sama-sama. 거리 Khori. Panggil Aisyah. Aisyah boleh kongsi untuk baca ni Aisyah? Boleh. Okey, sila baca Aisyah. Ha. Okay, good. Kya. Okey, cuba Kya. tensekan sikit kat sini Aisyah. Kia. Kya. Okey. Ko. Okey. Kyo. Kyo. Yes. Ki. Okay. Ki. 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 Okey, very good. Jangan menjerit, macam marah aja. Okey, next. Ko. Okey, good. Kyo. Okey. Ku. Okey. Kyu. Okey, Aisyah hujung-hujung tu dah jadi macam huruf kiok biasa saja. Dia akan bunyi sepatutnya ada tense dekat bahagian kita punya tekak ni. Contohnya ko, kyo, ku, kyu. Ko. Okey. Kyu. Alright.
Last sekali. Ke. Ke. Very good. Thank you Aisyah. Paksu untuk Aisyah. Okey. Hmm. Jadi kalau katakan yang ini tak banyak pakai dalam Hangul, nanti kita tengok beberapa contoh yang Sam akan kongsikan. Okey. Yang kedua tiget. Sama juga tiget. Apabila kita tulis double tiget, kita boleh gabungkan dia dalam satu macam satu line. Tak ada masalah. Yang penting ada dua tiget di dalam satu tulisan tersebut. Okey. So tiget, kita ada tiget. Okey. Alright. Cara dia sama dengan tiga biasa, cuma kita tulis dua kali. Alright. So bunyi yang ini, macam Sam selalu katakan, kalau nak bezakan, ta, itu biasa. Ta, ada angin. Ta. Ta. Di sini kita tekan sikit. Ta. Tahan dan lepaskan. Okay. Ta. Okay. To. Alright. Itu bezanya. Okay. Alright. Mungkin Sam boleh panggil seorang Adania. Free tak untuk baca? Adania? Okay. Boleh sila Adania. Terima kasih. Ta. Very good. Okay. Dania, kalau perasan ada angin keluar tu. Cuba ta. Okay. Lagi? Ta. Okay. Tia. Alright. To. Okay. Tio. Alright. Ti. Okay. To. Okay. Tio. Alright. Tu. Okay. Tiu. Te. Te. Okay. Nanti Adania cuba bezakan sebutan yang kita akan dengar macam mana Korea sebut. Okay. Thank you. Thank you Adania. Okay. Alright. So itu untuk tiget. Okay. Next one piep. Pun sama juga. Piep. Pastikan kita stop dekat bahagian bibir ni. Macam kalau kita tengokkan gambar yang tadi tu kan, yang animation tadi kan. Kat sini. So kita ada tense kat sini. So contohnya kalau kita sebut, okay, piep akan ditulis dua kali. Okay, contoh yang macam ni kita sebut pa. Bila tahan kita lepaskan. Pa. Yang kedua po. Okay, itu membezakan antara normal piep dengan double piep. Okey, yang ni pun sama. Pa, pia, po, pio, pi, po, pio, pu, piu, pe. Okey? Alright. Nanti Sam tunjukkan beberapa contoh yang untuk membezakan bunyi-bunyi ni. Okey. Seterusnya huruf ciet. Kita tahu huruf ciet adalah bunyi yang terhasil daripada kita punya gigi. Jadi sama juga, pastikan sebelum kita membunyikan ciet tu, dia berhenti ataupun tense dia dekat gigi. Contohnya, ca, ca, co, okay, co. Jadi bahagian sini penting untuk memastikan bunyi yang kita dapat tu tepat. Okay. Alright. So siat pun sama. Okay. Siat S lah. Sam nak bagi beberapa contoh yang ada. Okay. Alright. Sam akan bagi bagaimana cara sebutan. Sekejap ya. Okey. Okey, so kita ada kat sini huruf-huruf double yang kita dah belajar tadi. Okey, cuba kita dengar. 한글 사과. 꼬리, Kori. Kaci. Nampak tu? Dengar betul-betul. 꼬마, 토끼. 어깨, 뽀뽀. 바빠요. 써요. 때때로. 비싸요. 짜요. 뼈. 땀. 떡. 뚜껑. 뚱뚱해요. Okey. Nampak beza tak? Cara sebutan dia. Okey, dia tinggi, sebelum dikeluarkan tu dia tahan dulu baru dia lepaskan. Okey, contohnya kori, kaci, koma,
Toki. To tu ada angin. Toki. Okey. Ni bunyi A. Okey. Kemudian popo. Dia tak ada popo. Tak ada. Dia popo. Kemudian papayo. Papayo. Soyo. Tetero. Dia tak ada tetero. Tak ada. Dia tetero. Dia kena ada tense dekat ni. Pisayo. Cayo. Sebelum nak keluar A tu dia tahan dulu. Cayo. Pio. Tam. Tam. T kan? Tam. Tok. Tukong. Okey, kita dengar lagi sekali. 한글 사과, 꼬리, 까치, 꼬마, 토끼, 어깨, 뽀뽀, 바빠요, 써요, 때때로, 비싸요, 짜요, 뼈, 땀, 떡, 뚜껑, 뚱뚱해요. Okey, tungtung-heo. Itu maknanya badan besar. Tungtung. Okey. Alright, next. Next. 한글 사과, Okey. Sama juga. Okey, dia ada double piep tu. Kita dengar bagaimana cara disebut. 빵, Pang. 빨리, Pali. 씹다, 찡해요, Cing-heo. 부엌, Okey. So ada soalan berkaitan dengan cara membunyikan huruf yang double tadi. Ada soalan? Okay, thank you. Tak ada ya? Okey. So kalau tak ada, kita teruskan. Okey. Alright. So yang ini sekarang ni kita telah mempelajari bezanya huruf-huruf ini. Okey, bunyi sama juga. Okey. Okey, macam mana nak bunyikan huruf ni? Ayah ni? Apa? Okey. Apa? Apa? Pa So dia cepat. Dia stop dekat ni, lepas tu dia keluar terus A. Apa? Apa? Dia tak ada aba. Apa? Kalau aba kita tahu mana satu dia pakai. Dia pakai yang mana? Dia pakai yang original piep kan? So itu aba. Kalau kita pakai angin bunyi apa? 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 Apa dia Apa? dalam Korea? Apa tu Sakit. 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 Bezanya kalau kita dengar orang kalau Korea sakit, oh apa. So kita dapat dengar bunyi angin tu. Okey. Kemudian kita ada abang ni apa? Upa. Opa. Pa. Okey. Ni Masin. Cada. Ca. Kita berhentikan dulu kat sini, lepas tu baru keluarkan A. Ca. Okey, cada. Okey. Yang ni tak ada kokomat. Okey, ni nak sebutkan she. Panggil apa tu kalau pak cik? Ajoshi. Ajoshi. Yes, ajoshi. Okey. Ini sedar menulis. Okey. So kita dah belajar juga konsonan akhir, kita dah belajar kan? Dah kan? Okey. Yang ni just untuk revision saja. Pachim. Apabila kita tambah huruf real, baru kita dapat R. L dan miem kita dapat bunyi M. Kalau ing kita dapat bunyi NG. Okey. Alright. Cuba baca. Yang pertama. An. Okey. Sam. Okey. Yang pertama an. Yang kedua. Nun. Nun apa maksudnya nun? Mata. Mata lagi satu. Snow. Dia, snow. Okey. Snow pun nun juga ya. Okey. Yang ketiga ni bunyi dia. Ball. Ball ke pol? Pol. P bukan B. Okey. So bunyi dia adalah pol. Okey, seterusnya. Pool. Ada angin Pool. Okey. Seterusnya bunyi Pam. okey, bunyi dia adalah P, so bunyi dia pam. Okey, next one. Mom. Okay, the next one. Pang. Okay, pang. 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 Dia stop. Lepas tu keluarkan A terus. Pang. Okay. Last kali. Pang. Chang. Bukan jang. Chang. Chang. Okay. So next one. Bunyi dia. Kakak ni. Oni. Okay. Semua ni kita dah belajar bagaimana pachim ni.
Yang ni dah, sekejap saya nak cari. Yang ni dah sudah. Okey. Yang ni belum belajar lagi kan? Belum. Okey, so untuk sebelum kita hari ini, sesi yang terakhir adalah berkaitan dengan gabungan. Huruf-huruf vowel gabungan. Okey, so untuk huruf vowel gabungan yang kita akan belajar adalah gabungan di antara huruf A dengan I. Okey, huruf A dengan I, kalau kita cuba gabungkan sebagai satu bunyi, kita tak akan dapat. Kita akan dapat I juga. I. Jadi untuk Korea, dia menukar bunyi tersebut kepada E. Okey, E. Jadi itu yang kita dapat, bunyi gabungan di antara A dengan I, kita dapat E. Okey, kita dapat E. Dan bunyi O dengan I pun sama juga, kita akan dapat bunyi E juga. Jadi macam mana kita nak membezakan E yang pertama ni dengan E yang kedua? Okey, contohnya macam nama Yu Je Sok. Yu Je Sok. Okey, Korea pun sebenarnya bila dia dengar bunyi E, dia akan tanya, ni E mana satu ni? Okey, cara kita nak jawab adalah dengan refer balik kepada huruf asal vowel yang dipakai. Kalau dalam yang pertama ni kita gunakan A. Jadi kita akan panggil dia sebagai A E. Kalau O, kita panggil dia O E. So kalau Yu Je Sok, orang akan tanya, mana satu ni? Yu Je Sok. J tu kita tahu bunyi E. Jadi dia akan kata A E. Nama saya Yu Je Sok, E adalah daripada A E. Okey, Yu Je Sok. So kita gunakan A E untuk menunjukkan dia E ni terhasil daripada huruf A. Kalau O E, huruf terhasil daripada O. Sebab bunyi dia yang sama. Okey, alright. So yang ini kita dah belajar tadi bergabungan. Okey. So E, gabungan di antara A dengan I, kita dapat E. Kemudian O dengan I, kita dapat E juga. Okey. So cara menulisnya, kita menulis mengikut huruf vowel asal. Kalau dalam bentuk A, E, maka kita tulis dulu A. Dan kita tambah I sebagai huruf yang kedua. Okey. So kita tulis dulu yang pertama, huruf A. Dan kita tulis yang kedua, stroke dia. Dan ketiga adalah garisan atas ke bawah. Okey. So seperti ini bunyi dia adalah K. Okey, K. K maksudnya ada banyak K ada yang bentuk unit ataupun anjing, ya. Alright. So sama juga untuk O E, kita tulis dahulu huruf O dan baru kita tulis I untuk melengkapkan bunyi gabungan E. Alright. So ini cara penulisan dia. Dan kita dapat bunyi yang sama, K. Okey. So, yang ini cara penulisan. Dan pastikan bila kita tulis, setiap huruf ini, suku kata ini mesti berada di tengah-tengah dia. Walaupun ada konsonan, kita pastikan dia berada di tengah-tengah. Okey? Okey, jom kita baca yang pertama ini. Kapal dalam Korea bunyi dia? Pe. Pe. Very good, Aisyah. Pe. Ya. So, pe ni banyak.